hari ini kita membawa satu lagi topik besar dalam Al-Kuliah, iaitulah laluan syaitan. Bersama dengan saya, dua orang pakar yang layak untuk membicarakan tajuk ini. Saya perkenalkan yang hampir dengan saya, yang berbahagia Ustaz Ruslan Muhammad dari Universiti Melaya. Apa khabar Ustaz? Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya, terima kasih. Dan penceramah tak asing lagi, kita perkenalkan yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof, Ketua Unit Syariah dan Penerangan Khas Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah saudara. Sebagaimana biasa juga, anda di pelawa untuk melontarkan pendapat ataupun soalan menerusi talian 1-800-886636. Baiklah, sebagai permulaan pada perbincangan kita ini, saya bacakan satu petikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Antara lain yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah, apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Baiklah Ustaz, dan juga sidang penonton, mungkin kita tak perlukan perkenalkan lagi siapakah syaitan ni. Kerana berdasarkan pada perhatian saya, dalam Al-Quran terdapat 81 ayat yang begitu jelas menyebut syaitan ni. Jadi mungkin katanya Ustaz Ruslan boleh ceritakan kepada kita bagaimana manusia ni, apakah ciri-ciri yang menyebabkan ia mudah digoda oleh syaitan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Yang dihormati saudara pengurusi Ustaz Fasil, rakan penulis pada petang ini Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Syukri, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita ingin berbicara tentang perkara yang begitu sekali berkait dengan realiti kehidupan kita semasa, kita harus ingat bahawa dalam hidup kita ini kita sebenarnya berdepan dengan banyak godaan, cabaran, rintangan dan ujian. Ini adalah merupakan suatu ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Rabbul Jalil, Tuhan kita, yang sememangnya itulah jalan hidup kita. Namun begitu, dalam hal ini, kalau saya nak menjawab soalan saudara pengurusi Ustaz Fasil tadi, saya kira berlakunya situasi manusia ini sama ada tergoda atau digoda, ataupun terjerumus ke lembah yang boleh membawa kebinasaan. Asas yang pertama ialah kerana manusia itu sendiri mungkin kemungkinan besar dia melawan fitrahnya sebagai manusia. Ini perkara yang penting. Sebab itulah, kalau kita melawan fitrah asal usul kejadian kita, kita akan menghadapi kemusnahan. Sedangkan apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah telah menentukan bahawa fitrah kita ini fitrah yang baik, yang bersih, yang suci. Bahkan kita semua maklum dalam hadis Nabi menyebut kelahiran kita manusia ke alam dunia ini, kata dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan sepakat para ulama kita, al-fitrah yang dimaksudkan di situ ialah al-Islam, al-Hanif, Islam yang bersih, yang suci. Artinya di sini yang saya nak gambarkan bahawa dalam sejarah peradaban manusia ini sebenarnya kita memang bersih dan kita berada dalam suasana yang cukup komplit. Apa disebut sebagai keadaan di mana kita tidak ada sebarang kekurangan. Sebab itulah hari ini dalam kita berdepan dengan realiti kehidupan kita, kita kena akur bahawa kita kadang-kadang melawan fitrah kita. Dan memang itu pun, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau fitrah kita, kebiasaan kita nak kena minum kalau dahaga,
kita tak minum, apa akan jadi? Banyak masalah akan berlaku. Fitrah kita nak keperehat dan tidur. Tapi tak tidur juga. Berjaga sampai jam 3 malam, 5 pagi. Tak tidur. Pagi besok masalah besar akan berlaku. Sebab itulah maka dalam hidup kita ini, fitrah kita kena bersih. Fitrah kita kena bersih dan itulah dia yang disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sebut bahawa qad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di ila halikun. Sabda Nabi SAW, aku telah tinggalkan kamu dalam perjalanan yang cukup terang dan nyata. Al-bayda, putih melepak, cantik. Apa dia sebenarnya? Nabi tinggalkan kita dalam keadaan bersama dengan Islam ini. Islam yang boleh memandu kehidupan kita. Dalam perbuatan, dalam amalan, dalam gelagat, dalam akhlak, dalam kata bicara, dalam tutur kata. Sehingga melibatkan perkara yang paling kecil sehingga sebesar-besarnya. Nak masuk tandas, Islam dah atur program hidup kita. Sampai soal nikah, kahwin, dalam soal negara dan seumpamanya. Semua sebelengkap. Tapi kata Nabi SAW, La yazighu anha ba'di ila halikun. Tetapi akan berlaku satu keadaan di mana tidak akan menyeleweng seseorang daripada agama ini kecuali dia akan binasakan dirinya sendiri. Maka salah satu di antara perkara yang menyebabkan kehilangan pedoman ialah kerana kita mudah terikut dengan godaan-godaan yang datang daripada kumpulan makhluk yang memang pun dikutuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah apa disebut sebagai syaitan ataupun dalam bahasa yang lain ialah sebagai iblis dan seumpamanya. Jadi, kesimpulannya, dalam hal ini saya melihat dan saya berpandangan bahawa kita dalam hidup ini, kita tidak boleh membiarkan perasaan kita mengatasi agama kita. Dan tidak boleh membiarkan akal kita mengatasi kekuatan iman dan ilmu kita. Sebab itulah kita mesti memastikan bahawa laluan hidup kita ini berasaskan agama. Berasaskan iman, berasaskan ilmu, berasaskan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang selamat, jalan yang sejahtera, jalan syurga, jalan ibadah yang betul, jalan yang boleh mendatangkan manfaat dunia akhirat. Begitu juga bila Allah sebut dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dalam ayat ini Allah kata apa? Inilah jalan yang lurus. Jangan ikut jalan yang lain. Bila kamu ikut jalan nafsu, jalan syahwat, jalan syaitan, kamu akan binasa. Akan lemahlah segala-galanya. Lemah dari sudut hati kita. Mudah orang kata apa? Dirabak-rabik oleh keinginan syahwat. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa kalau kita boleh kenal 3 perkara dalam hidup ini, kita akan beroleh keselamatan yang berterusan pada hari akhirat. Yang pertama, kita kenal fitrah kita sendiri sebagai manusia yang nak kepada yang baik-baik. Saya tanya diri saya dan tanya rakan-rakan panelis kita, tanya tuan-tuan, siapa yang tak nak kepada yang baik? Kau nak kepada pakaian, saya rasa pakaian nak yang elok-elok, yang cantik merah macam saya sekurang-kurangnya, ataupun hijau macam saudara Fasil, bersih, elok. Makanan pun nak air yang elok-elok, yang baunya harum, sedap contohnya. Nak kepada rumah tangga, yang bersih, yang elok. Nak isteri cantik. Nak anak yang ramai agaknya. Tapi ada orang anak sikit. Tapi maksudnya nak keelokan. Kita kenal fitrah kita, selamat kita. Yang kedua kata Imam Ghazali, kita kenal siapa musuh kita. Musuh dalam selimut, di luar selimut. Dalaman, di luar. Dan di antara musuh itulah syaitan. Suatu maka Nabi sebut dalam hadis yang lain sebagai suatu rangsangan motivasi untuk kita bersiap sedia. Nabi kata apa? Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman ada 5 ujian yang berada di depannya. Musuh. Antara 5 ini yang saya nak petik ialah, kata Nabi SAW, ialah syaitanun yudilluh. Syaitan yang berusaha siang malam nak sesatkan kita. Nak longgarkan agama kita, akidah kita dan kehidupan kita. Dan di antara juga ialah nafsun tunazi'u. Nafsu yang duk serang, duk lawan kita. Ya. Petang-petang ni pun, petang Jumaat dah relax dah, cuti sekolah pula. Tapi jam 4:30, tak boleh juga duduk depan TV tengok Al-Kuliah. Nak cari stesen lain juga akhirnya. Maknanya, ada benda yang tak kena. Tuan-tuan, ini sebagai contoh. Dan yang ketiga, Imam Ghazali, yang akan kita bahagia dengan sebab kita kenal tentang arti hidup kita yang abadi nanti, itu alam akhirat. Itu alam di mana kita akan kekal selama-lamanya. Dan itulah saya rasa rumusan awal saya, bahawa di hadapan kita ada musuh-musuh, dan musuh-musuh itu di antara ialah syaitan yang kita kena bersiap sedia. Dan mungkin dari sana beberapa perkara yang lain kita akan sentuh dalam jawapan yang lain, insyaAllah. Sekian. Terima kasih Ustaz.
Begitulah penjelasan yang pertama, muka pemikiran kita tentang perbincangan kita hari ini. Saya tertarik yang perkataan melawan fitrah. Dan kita tengok kenyataannya dalam pada hari ini, anak-anak kecil yang sepatutnya dikasihi, yang sepatutnya diberikan perlindungan menjadi mangsa rogol. Kemudian kita lihat pula warga tua, ya, yang hingga mencapai umur 74 tahun yang sepatutnya diberi simpati, sebaliknya dirogol. Kemudian kita tengok pula golongan yang berpendidikan tinggi, bekerja dalam kelompok kola putih dan sebagainya, melakukan perkara-perkara seperti rasuah secara terhormat. Jadi agaknya Ustaz boleh, Ustaz Syukri, ya, boleh agaknya Ustaz terangkan sikit sebagai satu peringatan atau ulangan kepada kita bagaimana syaitan ini telah bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang berusaha saudara Fasil dan juga sahabat ahli panel, Ustaz Ruslan Muhammad, sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita bercakap soal ataupun kita berbicara dengan satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak nampak, yang kita tak lihat, tetapi wujud dan makhluk ini secara jelas berikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa syaitan ini akan menyesatkan manusia. Dan kita lihat juga bagaimana apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada iblis, kepada syaitan ini supaya sujud dengan erti kata penghormatan kepada makhluk manusia yang namanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dari sudut jawapan yang diberikan oleh iblis, oleh syaitan ini, menjelaskan bagaimana sikap dan perangai iblis dan syaitan ini seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Allah Ta'ala mengungkapkan ketika kami perintahkan kepada malaikat supaya semua sujud kepada Allah, kepada manusia, kepada Adam sebagai sujud hormat, bahawa ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sujud, semua sekali. Illa iblis, tetapi iblis. Mengapa? Lalu dalam ayat yang lain disebut aba wastakbara. Kerana sombong, kerana enggan, kerana takabur. Tetapi dalam ayat ini, iblis ataupun syaitan ini bertanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu suruh aku ni hormat orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan, yang dikatakan sebagai khalifah mulia sangat. Tapi pasal apa diciptakan daripada tanah? Itulah sebenarnya musuh kita, yang berada dekat dengan kita, yang kadang-kadang mengalir dalam darah kita, seperti yang disebut dalam hadis, yajri majrad dam, boleh mengalir dalam saluran darah kita. Yang syaitan ini pada setiap saat dan ketika kerjanya ialah menyesatkan manusia. Kerjanya ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai maasi, perbuatan maksiat. Jadi sebenarnya walaupun kita mendengar macam-macam berita, di dada akhbar macam-macam paparan gejala yang tidak baik yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun kadang-kadang seperti yang disebut oleh saudara Fasih itu, sepatutnya macam disebut contoh seorang nenek yang umur 70-an itu tidak sepatutnya diperlakukan yang demikian. Itu bagi jawapan bagi manusia yang mempunyai pemikiran, yang beriman kepada Allah, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal musuhnya syaitan. Sebab kerja syaitan ini seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sebab kerja syaitan ini ialah mereka janjikan kepada orang mukmin ini kalau mereka melakukan infak, belanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, miskin,
Kalau berzakat jatuh miskin. Tapi tak pernah lagi dalam kes orang berzakat ni ditimpa sampai miskin. Orang dia pasal apa ni? Jadi miskin apa kerana sebab bersedekah. Sebab berzakat. Tak pernah ada lagi satu kes pun. Menunjukkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang infakkan harta akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaitan ini seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia janjikan kefakiran kalau orang sanggup membelanjakan harta di jalan Allah pada masa yang sama, wa ya'murukum bil fahsya. Mereka suruh manusia melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Arak kerja keji, rogo orang kerja keji, berzina kerja keji. Jadi kerja-kerja ni disuruh didorong. Memanglah syaitan tak datang depan, disuruh lakukan perkara itu, tetapi melalui bisikannya supaya manusia melakukan kerja maksiat, kerja engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita lihat bagaimana Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut oleh pengusi tadi dalam banyak tempat dalam Al-Quran, tak cukup dengan Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi SAW, kemudian para ulama yang kemudian menyusun beberapa buku yang menceritakan secara khusus bagaimana saluran syaitan yang digunakan olehnya untuk menyesatkan manusia supaya manusia jauh daripada, kita kata, daripada jalan kebenaran ataupun jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat dalam satu ayat apabila Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kamathali syaitan idza qala lil insi kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah rabbal alamin. Inni akhafullah rabbal alamin. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu episod yang berlaku sebenarnya dalam sejarah manusia. Dulu sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, umat yang terdahulu, dan sampai bila-bila. Di mana kisahnya ialah apabila syaitan itu suruh manusia ini supaya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila manusia kufur ini, dia kata apa? Inni bari'um mink. Aku bebas. Maknanya aku tidak bertanggungjawab kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata lagi, inni akhafullah rabbal alamin. Aku pun takut juga kepada Tuhan, aku juga takut kepada Allah. Katanya dia mempermain-mainkan. Jadi kalau ikut kepada sababun nuzul, ialah cerita yang masyhur lah, yang biasa kita sebut, cerita tentang seorang rahib yang digoda, yang minum arak, yang berzina. Kemudian bila dia takut perempuan itu melahirkan anak, dia bunuh anak. Kemudian bila datang keluarga, dia bunuh keluarga. Jadi berada dalam ketakutan. Akhir sekali Iblis kata, tak ada cara aku boleh selamatkan kamu, kamu kena sujud kepada aku sekali, kamu kena sembah aku sekali. Maka bila disembah, inilah jawapannya, inni bari'um mink. Sesungguhnya aku ini bebas, aku ini membebaskan, aku memerdekakan diri aku daripada kamu. Jadi sebenarnya kita yang lebih penting dalam kehidupan kita ini, kita kena kenal sebenarnya musuh kita. Selain daripada syaitan, musuh kita juga ialah nafsu. Dan bila kita ingat kita ni ada musuh, kita kalau musuh yang jauh, kalau musuh yang kita kata musuh dalam yang ada bentuk lembaga itu, tak apalah, kita boleh waspada. Tetapi dalam iblis ataupun syaitan ni satu musuh yang kita tak nampak, yang kita tak kenal, tetapi diceritakan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita lihat kerja syaitan, tuan pengusi, orang yang baik dia akan usaha supaya orang yang baik itu meninggalkan kebaikan. Kalau tak berjaya, dia akan hasut orang yang melakukan kebaikan itu, dia masukkan unsur-unsur supaya amalan itu ditolak. Kalau orang bersedekah, dia masukkan unsur, kamu sedekah ni kerana nak suruh orang kata kamu pemurah. Berjaya dia. Orang yang jahat, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, dia akan sungguh terus. Tetapi bila orang tu nak berhenti, dia akan masukkan, dia akan bisikkan, siapa nak berhenti pula? Kan bagus buat kerja-kerja maksiat. Kalau tekanan hati ni nak bertaubat kepada Allah, dia akan hasut, dia kata payah. Allah Subhanahu Wa Taala nak terima taubat kamu. Sebab itulah di atas kebimbangan inilah dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala
menjanjikan keampunan kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam hadis kursi digambarkan kalau dosa itu, kesalahan itu ananas sama sampai ke puncak langit. Tapi kalau hamba ini mengharap kepada saya, berdoa kepada saya, meminta ampun kepada saya, kata Allah, aku akan ampunkan. Fala ubali. Aku tak kisah. Aku tak kira. Tapi syaratnya, hendaklah dia kembali dan bertaubat kepada ku. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Tapi ada satu soalan ni yang penerbit saya sampaikan pada saya. Bagaimana satu kelompok manusia, dia mengambil kesempatan daripada syaitan yang mengaku akan menyesatkan manusia. Bila berlaku kesalahan, dia tak salahkan diri dia. Saya tak berniat, tapi syaitan yang hasut saya. Maklumlah saya insan yang lemah. Bagaimana Islam melihat golongan macam ni? Ya, ini kita kata manusia ni bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala kurniakan pula kepada manusia akal fikiran. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia pemahaman. Allah Taala kurniakan kepada manusia hati. Kalau dalam perkara biasa manusia, kalau dia buat sesuatu perkara, dia boleh nilai untuk kepentingan dirilah, kita kata. Untuk dia dapat pendapatan yang baik apa-apa, dia akan gunakan akal pemikiran. Dia tak akan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun di atas kebijaksanaannya. Maka begitulah, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ni sebagai khalifah, dia boleh menyatakan sebab ini kerana syaitan. Kalau berlaku aksiden kerana bukan silap dia kata. Kerana silap engineer yang buat kereta ni tak berapa bagus. Dia boleh salahkan tayar dan sebagainya. Tapi itu kita nampak dan jelas itu merupakan helah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada manusia akal pemikiran. Sebab itu fasih, setiap umat itu Allah bangkitkan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa tujuannya? Ani'budullah wajtanibut taghut, supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan taghut. Dan taghut itu termasuklah, taghut itu maksud taghut yang disebut oleh ulama-ulama tafsir ialah asyayatin, iaitu syaitan-syaitan yang mengajak manusia supaya melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kita kata nak dalih ni, memang manusia boleh berdalih. Orang yang melakukan rasuah pun dia boleh berdalih. Dia tak kata duit rasuah, dia kata duit bawah meja, atas meja dan sebagainya. Itu suatu perkara yang biasa pada manusia. Bila dia lakukan kesalahan, dia akan cuba cari helah supaya nampak yang dia lakukan itu betul. Tetapi yang dia jadi salah ni kerana faktor orang lain. Wallahualam. Ya, terima kasih. Ustaz Usman nak tambah katanya? Sikit lah. Mungkin apa yang disebutkan Ustaz Syukri tadi, Alhamdulillah, sesuatu yang realiti dan benar. Saya cuba nak lihat dari sudut yang mungkin tak jauh pada apa yang Ustaz Syukri lihat tadi. Kita kena ingat bahawa permusuhan di antara makhluk manusia dengan syaitan ini adalah merupakan permusuhan yang abadi, yang kekal daripada alam syurga dahulu dan kembali semula ke alam akhirat. Sebab itulah apa yang kita kena faham dalam suasana hari ini ialah kita kena melihat bahawa syaitan itu sebenarnya dalam keadaan ianya berada di mana-mana sahaja. Apabila berlaku sesuatu yang buruk yang kita lakukan, itulah syaitan. Sebab kalau kita nak harapkan syaitan dalam rupa yang boleh kita lihat, matanya sebesar bola, kepalanya sebesar kereta, sesuatu yang tidak akan kita lihat dan tak akan diperlihatkan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, bagaimana Allah sifatkan bahawa syaitan itu dalam rupa amal yang mungkar. Sebagaimana yang dibacakan oleh Fasil tadi, dan saya dah tambah ayat yang lain. Tuan kata apa? فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Maknanya perkara-perkara yang keji, yang mungkar, yang maksiat, itulah syaitan sebenarnya. Sebab itulah gambarannya. Disitulah sebabnya Al-Hasanul Basri rahmatullahi alaihi dalam satu riwayat, ada seorang lelaki tanya Hasan Basri, dia kata, ayanamu iblis? Iblis syaitan tidur ke? Lalu kata Hasan Basri, lau nama lawajadna rahatan. Kalau dia tidur, kita rehat dah. Tapi kata Hasan Basri, sebenarnya syaitan ada di dalam diri kamu. Sebab hadis Nabi pun sebut, macam kata seperti tadi, inna syaitana la yajri yabni adam yajri dima. Berjalan dalam saudara kita. Artinya di sini, saudara Fasili, kita kena buat tanggapan yang cukup realistik sebenarnya. Sebab kalau kita tak buat tanggapan yang realistik, kita akan nampak syaitan tu jauh daripada kita. Saya kita buat mungkar pun kita rasa syaitan goda kita. Bahkan kita tidak berjiwa syaitan, minta maaflah. Sebenarnya bila kita buat benda mungkar, kita berjiwa syaitan. Cuma kita masih rupa manusia.
Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW pun. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut. Dalam hadis Ad-Dailami Al-Baihaqi pun menyebut. Saya nak baca hadis ini. Apa Nabi kata? Iza aradallahu bi'abdin khairan. Kalau Allah nak hamba itu jadi baik. Arsalallahu ilaihi malakan qabla al-mauti fahayyahu arsyadahu wa aslahu hatta yamut ala khairi halin. Kalau Allah nak jadi orang terbaik, maka dia akan buat benda yang baik dan malaikat datang kepadanya dan menyediakan sesuatu yang baik. Nafsu jadi baik, fitrah pun bersih macam tadi. Tapi masalahnya, kalau seorang itu, wa idza aradallahu bi'abdin syarran. Kalau orang tu Allah nak jadikan dia buruk. Dan memang dia nak buruk pun. Dia tak nak bertaubat. Dia tak nak beristighfar. Dia tak nak ingatkan akhirat. Dia tak nak ingatkan soal mati. Akhir-akhirnya kalau dia buat maksiat pun macam tadi. Sebab dia kata, oh bukan saya tak nak buat tapi memang saya macam tu. Dah takdir memang minum arak contohnya. Dia letak kepada soal takdir. Maksiat dia buat bukan kerana kata. Akhirnya kata Allah apa? Kata Nabi. Arsalallahu ilai syaitanan. Allah akan hantarkan syaitan. Syaitan dalam rupa apa? Dalam rupa maksiat dan mungkar yang dibuat. Itulah syaitan. Dan saya cuba nak tambah sikit. Masa masih ada ni? Masih ada. Itu tanya masa juga ni. Ya. Nak gambarkan bagaimana realiti syaitan dan permusuhan dengan kita ini sebenarnya, saudara Fasil dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia bukan benda yang baru. Sehingga para nabi-nabi Rasul-Rasul alaihi wassalam semenjak zaman berzama mengambil peduli tentang hal ini. Saya petik satu cerita daripada Wahab bin Munabbih. Dalam satu riwayat yang disebut tentang kisah peristiwa yang berlaku kepada semua nabi-nabi termasuk seorang nabi namanya Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya Zakaria satu hari, baginda diberikan satu kekuatan Allah untuk melihat wajah syaitan. Melihat wajah syaitan. Tapi Nabi lah. Kita ni memang tak ada keupayaan. Kalau jumpa syaitan itu mungkin yang lain lah. Tapi itu satu keupayaan mana Allah nampakkan syaitan lalu Nabi Yahya pun tanya syaitan. Soalannya tanya begini. Dia kata, wahai syaitan, dia kata, tolong ceritakan kepada aku tentang tabiat anak Adam yang kamu duk goda dia selama ini. Syaitan pun jawab. Jawab syaitan. Kata dia kepada Nabi Zakaria bin Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya, dia kata apa? Wahai Yahya, kata dia. Kata Nabi dia, Yahya terus ya, tak ada adab dia. Dia kata dia, segolongan mereka itu adalah orang macam kamu. Orang macam kamu maksum, dosa tak ada, segala-galanya tidak ada, bersih. Orang macam kamu, kami memang tak mampu dah. Kami angkat tangan, kata orang Kelantan, tabik lah. Ya? Daripada goda kamu. Kami tak akan buat, kami tak goda, kerana kamu memang... Tapi golongan kedua ini, golongan awam. Macam kita lah. Ya? Kata syaitan kepada Nabi Yahya, golongan yang menjadi seperti bola di tangan anak-anak kamu. Hawa nafsu golongan itu telah bantu kami menolong mereka. Mereka tak peduli masalah maksiat. Mereka tak peduli masalah benda tak baik. Mereka tak peduli terdosa. Dengan sebab tak peduli itu, senang kepada kami nak goda, nak rosak mereka. Sebab benda maksiat itulah syaitannya. Cuma syaitan yang datang itu, makin goda dia, akhirnya dia tak rasa macam itu maksiat. Dosa itu dosa. Dosa bagi dia, suatu kerehatan. Suatu perkara yang biasa. Kata syaitan, ini golongan yang kami cukup seronok. Yang tak peduli apa. Golongan ketiga, golongan yang amat sukar kepada kami. InsyaAllah kita kod yang ini, bukan kedua tadilah ya. Golongan yang sukar ini, siapa dia? Kami menemui salah seorang daripada mereka, hingga kami berjaya godanya. Tetapi, sesaat kemudian, dia ingat balik. Istighfar kepada Allah. Taubat. Ya Allah, aku dah buat benda salah. Lalu dengan itu dia istighfar. Memuja-muja Allah balik. Orang macam ni kata dia, dengan sebab dia istighfar, kami jadi punah ganah. Kami jadi susah hati. Jadi kata syaitan kepada Nabi Yahya, inilah kelompok-kelompok. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa sejarahnya lama. Dan biarlah kitab sejarah itu untuk kita jadi sebagai landasan dalam kehidupan. Sebab itulah kepada saya melihat bahawa kepekaan kita tentang hal-hal maksiat tak boleh, hal mungkar tak boleh ini, jangan kita buat remeh dan temeh dalam hidup. Kerana ini adalah merupakan perkara yang boleh menyebabkan kita menjadi rakan syaitan dan berada dalam syaitan sebenarnya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz kupasan yang menarik. Kita bagi laluan pada pemanggil kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Intan ya. Ya. Silakan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan, nak minta pandangan Ustaz lah. Tak pandangan Ustaz. Saya ni ada kenal seseorang. Dia ni sembahyang 5 waktu, lepas tu rajin berpuasa lah. Tapi masalahnya dia ni suka buat maksiat. Suka berzina. Lepas tu dia cerita pula dengan saya, dia ni ketagih nak berzina.
Lepas tu dia sekarang ni dah bertunang. Dia kata dia nak lupakanlah peristiwa lama. Ya. Tapi masalahnya dia suka keluar. Kekeluargan tunang dia tu macam kita tak bagilah dia terlampau bebas kan. Lepas tu ada pula orang yang menyokong dia tu. Macam kita dah nasihat, dah tegur, tak boleh kan. Kira kita dah terlepas kan Ustaz. Tapi ada orang menyokong dia kata kita ni tak moden lah. Tapi dia kalau sembahyang puasa memang dia rajin. Saya minta pandangan Ustaz lah macam mana. Ya. Terima kasih Puan Intan. Ya. Kini berat ni Ustaz ni, setan semayang puasa. Ustaz Syukri dulu kan. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Kalau kita lihat kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia itu sendiri, makna membezakan manusia dengan binatang. Cuma ada juga orang sebut fasih kadang-kadang dia kata dalam masyarakat binatang itu tidak ada manusia, tapi dalam masyarakat manusia itu ada binatang, perangai itu. Itulah ceritalah. Selain daripada itu, kita dijadikan manusia itu sebagai suatu kelebihan penciptaan yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kedudukan yang tinggi kepada manusia itu bila manusia beriman, ada iman. Dan akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi lagi kalau orang yang benar-benar beriman. Inilah istilah yang banyak disebut oleh dalam hadis la yu'min, tidak beriman. Macam contoh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan seseorang itu melainkan dia kasih kepada saudaranya macam dia kasih kepada dirinya sendiri. Sudah tentulah maksud tidak beriman di sini maksudnya iman yang sempurna, iman yang mantap. Dan begitu juga dalam Al-Quran disebut innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman ada ciri-cirinya. Jadi apa yang saya maksudkan di sini ialah seorang mukmin yang benar-benar mukmin, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena lakukan dua perkara asas. Yang pertama, tarku ma harramallah, dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tak boleh arak juga, arak anak orang. Dia tempat saya panggil arak anak orang tu keliling kampung ke keliling pekan pun tak boleh juga. Tak boleh melakukan penipuan. Dan pada masa yang sama juga ialah ada maftaradallah. Pada masa yang sama juga ialah melakukan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila seorang itu nak melakukan, nak beriman, nak masuk Islam. Bila Nabi SAW ajak dia masuk Islam, seorang pemuda, dia nak masuk Islam, dia kata saya akan masuk Islam ya Rasulullah, tapi kalau diberi keizinan kepada saya supaya saya dapat berzina. Sebab zina ni dah tabiat saya, macam lebih kurang tadilah kot. Dah jadi dah ketagih. Rupanya dia bila maksiat ni, dia peringkat bila dia dah jadi tegar, maksiat tegar ni dia rasa seronok dan dia rasa susah nak lepaskan maksiat yang dia lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tak ada masalah kamu nak berzina. Cuma dalam bentuk kaunseling yang Nabi bagi, bagaimana kalau orang berzina dengan mak kamu, orang berzina dengan isteri kamu, orang berzina dengan adik kamu, orang berzina dengan wanita yang rapat dengan kita. Jadi itu juga seharusnya ditanam. Dan orang yang dah tegar dengan melakukan maksiat, dia boleh bertanya diri dia, adakah dia sanggup kalau anak dia ni melakukan zina? Itu satu persoalan yang cukup penting supaya kita boleh hentikan perbuatan yang keji itu, yang termasuk daripada dosa-dosa besar. Saya alhamdulillah dalam pengalaman yang singkat dalam hidup saya ni, saya dah jumpa orang yang melakukan zina, sama ada orang yang datang bertemu secara terus ataupun orang melalui telefon. Dan kesan saya lihat orang yang melakukan zina ni, dia punya kesan dia punya rasa susah dia, tekanan dia walaupun umur dia sampai 60 tahun. Kesan daripada melakukan kerja keji itu. Dan ada orang yang rasa dalam hidup dia ada sesuatu yang dia rasa tak lepas, walaupun dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita, walaupun saya tak nafikan sembahyang itu satu yang perlu dilakukan, tetapi yang dikatakan menggalakkan, makna tak tegur itu satu budaya tak betul lah.
Maknanya bila kita kata kita membiarkan maksiat itu, maknanya itu juga satu bentuk laluan syaitan. Membenarkan maksiat, dah tengok dah kemungkaran depan mata, tak apalah. Dia walaupun dia bawa anak orang tapi hati dia baik. Itu masalah lain lah. Tapi yang pastinya itu merupakan, kita kata, satu laluan syaitan yang boleh menghancurkan kehidupan kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ustaz Ruslan nak tambah? Boleh lagi? Silakan. Okey. Terima kasih Ustaz Syukri, memang jawapan yang cukup cantik. Kepada Puan Intan tadi, pertama sekali kepada saya ucapkan tahniah dan teruskan usaha saudari dalam suasana sebagai pendakwah dan tidak berputus asa dalam menegur kepada yang baik. Ini saham yang besar. Satu ucapan yang kita sebut, yang kita lafazkan kepada Allah itu, insya-Allah ganjarannya sedang menunggu kita di akhir nanti. Cuma yang kedua yang saya cuba nak ambil ialah dari sudut, inilah masalah masyarakat kita. Masyarakat yang tidak ada kekuatan ilmu dan ilmu yang cukup, dia boleh bercakap dalam situasi dia rasa bahawa dia telah buat benda yang baik. Sembahyang lengkap, puasa Ramadan cukup. Jadi yang baik pun dah buat, yang buruk ni macam mana? Jadi dalam masa bertaubat. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena pegang kaedah dalam beragama, sebab Ali bin Abi Talib pernah kata, innamal ilmu ra'sul amali. Ilmu itu adalah merupakan pokok kepada semua amalan kita. Jadi kalau sembahyang pun dalam keadaan maksiat banyak, maka kesan sembahyang tidak ke mana-mana. Mungkin sah rukunnya sebab cukup syarat sah. Tetapi pahala sembahyang belum tentu dan kesan sembahyang belum tentu. Sebab ilmu tidak. Sebab itulah kita minta tolonglah rakan-rakan kita ini, tolong belajar dengan baik dalam memahami batas halal dan haram, batas haram dan halal. Jangan campur adukkan. Yang keduanya, di antara kata-kata Umar yang masyhur juga, Umar kata apa? Ini semua kata sahabat yang ada makna yang tersirat. Kata Umar, innama tanqaddu 'ural islami idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyata. Islam boleh terongkai apabila ada di kalangan manusia yang tak faham tentang jahiliyah, yang tak faham tentang maksiat. Islam terongkai. Puasa cukup, pergi Mekah dah 10 kali, mungkin umrah, tapi maksiat apa? Islam terongkai semasa. Sebab kekuatan mana yang dia nak pegang sebenarnya sehingga dia boleh berintizam dengan agama? Tak. Mungkin dia boleh buat sesuatu yang baik, mungkin di atas sebab dia nak supaya orang hormat kat dia, nak menonjolkan imej yang baik. Tapi sebenarnya kekuatan tidak akan lama. Belakang orang, dia tak akan buat macam di depan orang. Sebab apa? Sebab kesan maksiat itu besar. Sebab itulah benda-benda semacam ini kita minta masyarakat sudah jangan campur adukkan di antara yang buruk, yang halal, yang haram dengan yang halal. Jangan sama sekali. Sebab dalam Islam, komited kita dengan Islam berasas kepada al-amru bil ma'ruf, yang baik dibuat, an-nahyul munkar, yang buruk tolong tinggalkan. InsyaAllah. Terima kasih. Diharapkan Puan Intan berpuas hati dengan jawapan tadi. Dan kita saudara bersama dengan yang bahagia Ustaz Ruslan Muhammad, pensyarah daripada Universiti Melaya, dan juga yang bahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof, Ketua Unit Syariah dan Penerangan Khas Pusat Penguturan Zakat Wilayah Persekutuan, dalam membicarakan topik laluan syaitan. Satu perkara yang mungkin kita boleh imbas kembali ini Ustaz Ruslan. Kita perlu ingat bahawa syaitan sebenarnya terkelompok dalam kumpulan para malaikat. Pada asalnya sebelum dia ingkar untuk sujud kepada penciptaan Nabi Adam AS. Jadi kita lihat di sini bahawa dia mempunyai martabat yang tinggi sebenarnya pada asalnya. Dan dalam kehidupan manusia harian, kita lihat bahawa kita sendiri, sama ada kita ini berpendidikan tinggi atau dianggap sebagai tokoh agama, tidak terlepas daripada godaan syaitan. Agaknya mungkin Ustaz Ruslan boleh terangkan bahawa walau macam mana alim sekalipun dia tidak terlepas daripada godaan syaitan. Silakan Ustaz. Okey. Satu soalan cukup wajar untuk dikemukakan. Itu sama-sama kita renung. Sebab di awal-awal pun saya telah sebut bahawa pertarungan, permusuhan di antara manusia dan syaitan ini permusuhan yang abadi, yang kekal sampai bila? Sampai akhirat. Berarti sampai manusia dibangkitkan semula oleh Allah SWT. Dan syaitan pula dalam usaha dia untuk goda manusia ini, dia tidak mengira si alim, si jahil, si kaya, si miskin, si muda, si tua, laki atau perempuan. Musuhnya adalah manusia semenjak zaman-zaman, dan dia pernah berhujah dengan Allah terhadap Nabi Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api yang cukup hebat dan ada pada tanah. Berarti dia menafikan hak-hak kemanusiaan ini. Dalam hal inilah ya, saudara fasil, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tak nafikan bahawa kita manusia boleh tertipu tidak kira siapa sahaja. Sebab itulah yang kita perlu ada dalam hidup kita ialah persiapan dalam berdepan dengan syaitan ini.
Dan pastinya persiapan itu yang pertama-tamanya dia tidak boleh lari daripada soal keilmuan. Soal ilmu. Kita kena tahu tentang batas-batas hidup sebagai seorang Muslim, seorang abid, seorang hamba. Sebentar lagi, azan akan berkumandang. Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ilmu sahajalah kita boleh bezakan. Hadapan kita ini langkah kalau ke kanan, baik ke buruk. Ataupun baik ataupun tidak. Jadi dengan ilmu itu kita dapat menilai, oh tak baik. Kalau tak baik, syaitan. Kalau syaitan, bahaya. Bahananya akhirat nanti besar dosanya. Besar bahaya. Besar dia punya bahananya pada akhirat. Kalau yang ini baik, kita lakukan. Jadi sebab itulah maka soalnya soal ilmu. Dan ilmu tu pula, kita mesti belajar tentang ilmu syaitan. Bukan maksud belajar tentang syaitan, tapi ilmu tentang syaitan. Jangan salah faham, ini bahaya ni ya. Ilmu tentang syaitan kena belajar. Dan dari mana kita ambil sumber? Daripada Quran. Saya nak salurkan beberapa cara. Beberapa perkara yang memang Quran telah sebut pun. Tentang syaitan, bagaimana syaitan koda kita. Yang pertama sekali ialah, dengan dia merangsang nafsu kita. Nafsu yang tak pernah selesai. Nak saja. Beri betis, nak apa. Lepas apa, nak orang sekali. Ya, 2 bukit emas diberi. Naklah kata Nabi. Yang ketiga. Sehingga, alhaakumut takatsur. Sampailah, minta di mana harta aku. Sampai kata peringkat akhir kata Nabi, akan masuklah tanah. Maknanya, nafsu yang begitu memuncak. Inilah yang disebutkan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 50. Allah kata, "Wa man adhalla mimman ittaba'a hawa bighairi hudan, bighairi hudallah minallah." Maknanya orang yang disesatkan oleh nafsu, dia akan menunjuk hidayah Allah SWT. Jadi pertama kita kena faham bahawa nafsu itu adalah merupakan suatu bala kalau kita ikut tanpa kita mengawal nafsu kita. Dan soal nafsu ini dia ada pada semua orang. Ya. Yang miskin, nafsu nak kaya, siang malam dia fikir lagu mana aku nak jadi kaya. Walaupun dia miskin, tapi dia nak kaya. Kemungkinan bila dia nak kaya, walaupun dia miskin, mungkin rasuah yang dilakukannya. Tak banyak, mungkin dalam RM100. Tak banyak, mungkin RM60. Tapi rasuah. Itu ikut nafsu sebab dia nak menjadi orang kaya. Orang dah kaya. Dah banyak, dah mewah. Maka mungkin di sana jalannya rasuah juga. Sebab nafsu itu tidak pernah selesai. Jadi dengan itu kita faham nafsu kalau tak dikontrol dengan agama, maka dia adalah laluan syaitan. Dia akan goda tak kira miskin, tak kira kaya. Yang keduanya ialah kita mesti faham bahawa ilmu tentang syaitan adalah benda-benda yang merosakkan. Ittiba' sabil al-mufsidin. Kita ikut benda-benda yang merosakkan jiwa kita, mengeruhkan hati kita. Pun di antara benda-benda yang berasal kepada semangat syaitan. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 142, "Wala tattabi' sabil al-mufsidin." Jangan kamu ikut jalan-jalan boleh merosakkan kamu. Saudara Fasil, banyak benda boleh merosakkan kita. Syaitan nak pergi jauh. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dalam hidup kita seharian ini, berapa saat, berapa minit, berapa jam kita habiskan berfikir tentang betapa kita ini kurang ilmu, jahil dalam masalah ilmu. Yang menyebab kita perlu nak mengaji, nak tambah ilmu, nak tahu halal haram, nak tahu hukum hakam agama, nak faham tentang syariat, tentang Quran. Berapa ramai. Kadang-kadang, saya tak nak kata majoritinya, tapi sekadang-kadang selintir kita, tak terasa ni. Nampak menara masjid yang besar pun, dia tak terasa nak hadir ke masjid. Walaupun rumah dekat masjid. Cuma dia rasa, oi hebat masjid. Tengok, dulu 20 tahun lepas harga 2 juta. Sekarang 16 juta. Dia rasa hebat menara. Tapi tak rasa hebat nak hadir. Sebab rangsangan untuk daci ilmu tidak ada. Tetapi kalau kepada yang lain, Masya Allah, dialah orang pertamanya. Jadi makna ada something. Sebab itulah kita dalam hidup ini, kita cuba lihat. Beberapa masa kita habiskan dalam mikirkan tentang kelemahan kita. Kekurangan kita. Dalam kesibukan kita bekerja. Dalam soal harta ini, cuba lihat di mana kelemahan kekuatan kita. Kalau yang lemah, kita perkukuhkan. Kalau yang kuat, kita perkukuhkan lagi. InsyaAllah di sana ada manfaatnya. Jadi jangan ikut jalan yang merosakkan. Yang ketiga ialah ittiba' asyahwat. Ya, yang tadi al-hawa. Ini syahwat ini dalam maksud yang lebih umum, lebih khusus, minta maaf. Asyahwat lebih khusus kerana dia melibatkan soal-soal yang bukan saja masalah kekuatan nafsu makan minum, tapi nafsu seksnya, yang macam kata penanya tadi, sampai ketagih dah nak melakukan benda-benda buruk ni. Jadi ini di antara benda-benda yang kita kena faham. Sebab itulah ilmu tentang godaan syaitan kita kena ada. Bila kita ada ilmu macam ni, insya-Allah, tidak kira siapa kita, alim ke tidak, jahil ke tidak, sebab ilmu ada, selamat kita. Kerana akhirnya kita dijanjikan oleh Nabi SAW bahawa syaitan tidak akan mampu menggoda orang-orang yang
benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sejarahnya nabi-nabi juga maksum dan tak digoda syaitan, orang mukmin yang beriman pun insya-Allah syaitan tidak mampu menggoda mereka. Kalaupun menggoda mereka macam tadilah, lalu mereka terus istighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Terima kasih. Ustaz Syukri nak tambah kan? Dan kalau boleh juga kita sebut di sini, bila menyebut tentang laluan syaitan yang digunakan oleh syaitan untuk menghasut manusia, mengajak manusia melakukan kemungkaran. Dan secara asasnya kita kena faham bahawa walaupun hebat, kalau kita boleh istilah hebatlah syaitan macam mana pun, tetapi mereka tidak boleh menguasai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Allah Taala menyebut sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kuasa untuk menekan ataupun mempengaruhi orang-orang yang beriman, yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaitan boleh menguasai orang yang melantik mereka. Mereka lantik sebenarnya. Manusia yang ikut syaitan ni sebenarnya dia lantik syaitan itu menjadi sebagai ketuanya. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan pada masa yang sama mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita bercakap soal laluan syaitan ni, kita yang perlu kita jaga dalam hidup kita ialah hati kita. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Jika baik maka seluruh anggota menjadi baik, jika buruk seluruh anggota menjadi buruk. Ini suatu yang perlu kita jaga. Kadang-kadang kita bila sebut kosmetik ini hanya luaran saja sebenarnya, tetapi yang perlu kita jaga juga ialah hati kita. Sebab itulah kalau kita lihat laluan syaitan ini, dia puncanya daripada hati. Seperti sebagai contohlah melalui sifat bohong dan angkuh. Itu daripada hati juga, rasa hebat, rasa dialah segala-galanya, dan pada masa yang sama melakukan pembohongan. Dan begitu juga sifat bakhil, kedekut ni. Dia tangan ni tak kedekut, yang datang arah kepada tangan ni hati. Tangan barangkali tangan tu nak bagi, tetapi hati kata jangan. Kan bagi rugi, kan bagi habis duit, kan bagi jadi anak kita nak makan apa. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang dilafazkan secara sembunyi oleh syaitan. Dan begitu juga kadang-kadang laluan syaitan ini melalui sifat takabur manusia. Walaupun kita lihat makhluk yang awal, yang paling takabur, yang sombong ialah syaitan, iblis, dan inilah seorang mereka. Dan kadang-kadang dalam laluan syaitan ini mungkin dia punya dari sudut sembahyang tu bagus, dari sudut kita kata ibadah haji, alhamdulillah. Tapi ada syaitan dah nampak, syaitan jadi pandai, dia buat kajian, dia buat research juga. Dia lihat orang ni cara tu tak dapat, maka dia masuk melalui, dia tengok orang ni bekerja dalam sektor yang agak sensitif, yang berkenaan dengan kewangan, lalu dia hasut supaya orang ni khianat. Walaupun dia sembahyang 5 waktu sebagai contoh, dia akan lihat cari laluan yang sesuai. Dan kadang-kadang juga syaitan ni dia boleh menembusi manusia, memerangkap manusia. Bila manusia tu tak nak terima ilmu, tak nak terima nasihat, jadi dah rasa pandai, dah rasa hebat. Dia biasa begitulah orang yang belajar ni, lagi dia belajar, dia lagi rasa banyak perkara yang dia tak tahu. Tapi orang tak belajar secara fasih, lagi tak belajar, dia rasa segala-galanya dia dah tahu. Itu pun kita kata masalah juga. Dan pasti juga syaitan juga dia boleh masuk ke dalam jiwa manusia, dia boleh perangkap manusia ni melalui hasad, melalui dengki. Ini punca yang besar. Hasad kerana harta orang, hasad kerana kecantikan orang, hasad ataupun dengki kerana kedudukan orang tu lebih daripada dia. Jadi berkecamuk pemikiran, dan dia akan usaha untuk meruntuhkan. Macam mana untuk meruntuhkan? Itu perlukan kerjasama syaitan. Sebab inilah kerja syaitan yang pertama, iaitu dia usaha bagaimana untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Dan begitu juga kita lihat syaitan dia boleh masuk kepada jiwa manusia melalui sifat ujub, melalui sifat takabur. Ini melalui sifat ujub, rasa ajaib, rasa dialah segala-galanya. Dan kadang-kadang juga sifat yang buruk yang boleh menyebabkan laluan syaitan itu terbuka ialah su'uzzon.
Su'uzan di sini dengan dua makna, sama ada su'uzan billah, buruk sangka terhadap Allah. Yang keduanya su'uzan, buruk sangka sesama manusia. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia melihat yang dia nak buat di atas dunia, dia nak capai di atas dunia, tak capai-capai. Lalu dia buruk sangka, Allah Ta'ala tak sayang saya. Saya dah semayang berpuluh-puluh tahun, dari sudut sejak saya balik, saya semayang tak pernah tinggal. Tapi mengapa hidup saya susah? Ada orang begitu, saya pasti cakap begitu. Itu kita kata su'uzam billah, buruk sangka terhadap Allah. Dan kadang-kadang su'uzam bin nas, buruk sangka sesama manusia pun boleh menyebabkan dengan mudah syaitan melalui ataupun memasuki hati kita dan akan cuba memisungkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Satu penjelasan yang cantik sekali. Mungkin kita sampai ke penghujung ni Ustaz, pasal muzik pun dah naik tu. Macam biasalah. Syaitan semua orang tahu, sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam, bahawa syaitan adalah orang yang jahat, benda yang tidak baik. Setakat pengalaman saya, tak ada orang perkenalkan diri, hello, my name is Syaitan, this is my card. Tak ada orang. Apatah lagi kalau digedar diri syaitan. Jadi bagaimana agaknya untuk menarik diri kita ini kembali kepada Allah, kita didari bahawa kita berada di dalam syaitan. Sebagai kesimpulan, mungkin setengah minit Ustaz. Ya, terima kasih. Dalam hal inilah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, balik-balik soal ilmu. Kerana kita kena tahu bahawa hasil daripada godaan syaitan ini, Allah telah sebut dalam Quran, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum an zikrillah. Apabila orang itu digoda syaitan, kebimbangan paling besar ialah dia dah lupakan Allah SWT. Dah lupa Allah SWT. Kalau dia buat yang baik pun, dia buat bukan kerana Allah SWT, tapi kerana sesuatu yang lain. Jadi tolonglah dalam situasi ini kita kenal musuh kita, kenal siapa dia yang dianggap musuh itu. Dengan itu kita berusaha untuk berada di landasannya. Dengan kita sedang bertawud kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dalam semua pekerjaan kita insya-Allah. Sekian. Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Syukri. Dan akhirnya saya nak mengajak diri saya dan di tuan-tuan puan-puan supaya kita menghayati apa yang kita baca setiap malam Jumaat dalam surah Yasin. Kita menyebut alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratul mustaqim. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita manusia ni supaya kita jangan sembah syaitan, jangan ikut syaitan, jangan kemaruk dengan perangai-perangai yang ditunjukkan oleh syaitan, sebab syaitan statusnya aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh ketat. Wa ani'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Maknanya kita kena abdikan diri kita kepada Allah, tunduk kepada Allah, akur kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah jalan yang disebut hadza siratul mustaqim, jalan lurus yang insya-Allah akan membawa kita kepada keridaan Allah dan pastinya akan membawa ke syurga Allah insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khair kepada kedua-dua ahli panel kita, dan juga terima kasih kepada sidang penonton. Semoga apa yang kita paparkan pada hari ini memberi pertimbangan yang wajar pada kita sebelum melakukan sesuatu perkara. Baiklah, bagi pihak penerbit, kami dalam unit Akulah ini mengakhiri perbincangan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.